Terima kasih kepada anda terus bersama kami, analisis Awani Khas, sempena Majlis Perasmian Persidangan Perwakilan Wanita, Pemuda dan juga Puteri UMNO 2012. Mungkin Akram Shah, Dr. Rasmini nak respon soalan suami sebentar tadi. Ya, kita bercakap kepada Gen Y ni. Ya. Artikulasinya, apanya? Okey, sebelum tu mungkin boleh saya petik apa yang pernah Datuk Saifuddin Abdullah katakan, ya. Ada 3 perkara tentang generasi muda ni. Yang pertama, generasi muda mahu pendapat mereka didengar. Dan kedua, mereka mahu peranan mereka diiktiraf. Dan ketiga, mereka mahu isu-isu ditangani berorientasikan kehendak orang muda. Jadi saya rasa di pihak parti perlu tahu apakah kehendak orang muda. Dan kita lihat sekarang ni orang muda ni kita boleh katakan sangat agresif, sophisticated. Mereka pengamal media baru, Twitter, Facebook dan sebagainya. Dan daripada kajian UMCDA sendiri, bila kita tanyakan tentang media, apa yang dapat kita simpulkan, orang muda sekarang ni tak tengok TV. Mereka lebih kepada media baru. Jadi maklumat-maklumat itu mereka dapat daripada internet, blog dan sebagainya. Jadi saya rasa di pihak parti mereka harus mainkan peranan, ya, dalam konteks media baru ini supaya maklumat-maklumat tersebut dapat disampaikan kepada pengundi muda. Sebab apa, bila saya lihat, bila bercakap tentang fakta, kita ada 6 juta pengundi muda dan ada 3.8 juta yang tidak mendaftar walaupun mereka layak menjadi pengundi muda. Ini yang saya katakan di awal tadi, di mana ada 3 kumpulan berpolitik, ada kumpulan yang tidak mahu ambil tahu langsung tentang politik. Jadi saya rasa terutamanya pimpinan pemuda dan puteri harus memainkan peranan ini untuk menawan dan berjumpa dengan pengundi-pengundi muda ini. Komunikasi itu mesti ada. Sebab kita lihat banyak program yang telah dijalankan, tetapi semacam dari segi pelaksanaan dan pengisian dia agak kurang. Tapi mungkin saya boleh katakan, ya, perlu ada sentuhan daripada atasan dan bawahan untuk menerangkan kepada pengundi-pengundi muda ini. Ya, Akram Shah. Amnya saya setuju dengan doktor. Yang kita lihat sekarang menjadi masalah berinteraksi dengan generasi muda ni. Saya sebenarnya bila dia khabar kata orang muda tak tengok TV, saya rasa bangga, rasa macam muda dah. Sebab saya pun tak tengok TV. Saya tengok program-program yang menarik dan berisi mantap je, macam Mr. Awani. Ya, Itu saya tengoklah. Tapi kalau kita lihat, memang apa yang mereka carikan adalah pengisian, dan apa yang mereka targetkan juga adalah peluang untuk maklum balas dan peluang untuk didengar suara mereka, dan peluang juga untuk apa yang mereka khabarkan itu diambil kira. Itu kalau benda-benda remeh kecil-kecil macam tulis dekat dalam laman social media, maupun komen-komen dekat dalam TV, itu pun kalau itu benda-benda naik syok. Tambah juga benda-benda yang penting yang dikatakan penting untuk negara, penting untuk dia. Kita jangan fikirkan bahawa anak-anak muda ni tak terfikir-fikir atau tak kebimbangan apabila bajet keluar. Mereka sekarang perincikan, bukan macam dulu sangat. Perkara itu mereka lihat sebagai praktikal. Mereka mungkin bukan jenis yang turun padang untuk mendengar ucapan politician. Tetapi bila keluar perkara-perkara atau maklumat-maklumat macam bajet alternatif, semua ni mereka baca, mereka perincikan dan mereka membuat keputusan sendiri sama ada betul atau tidak. Jadi kalau nak katakan kredibiliti, saya rasa yang menjadi masalah untuk UMNO dan Barisan Nasional sekarang adalah antara apa yang ideal yang mereka mau buat, apa yang sepatutnya mahu kita gerakkan ke masa depan, dan apa yang boleh dia buat dalam masa 4 bulan. Sebab kalau kita katakan PRU tu paling lambat bulan Mac, 4 bulan, tak banyak masa tu nak bergerakkan satu movement yang memberikan semangat untuk orang muda, mengatakan mereka sekarang didengar dan mereka sekarang terlibat. Nak dapat tu cukup susah. Jadi apa yang ada di tangan pemimpin-pemimpin UMNO dan Barisan Nasional sekarang adalah mereka harus pertingkatkan usaha meyakinkan mereka bahawa mereka didengari dan ini dah apa yang kita akan buat untuk masa depan. Datuk Seri sebenarnya dia ada peluang hebat sekarang. Sebab apa? Kabinet dan juga barisan kepimpinan parlimen dan juga negeri-negeri di bawah beliau sekarang sebenarnya bukan pilihan beliau. Ini adalah pilihan Datuk Seri Tun sekarang, Abdullah Ahmad Badawi. Jadi ini adalah pentadbiran daripada PRU 12.
dan bukannya pilihan Datuk Seri Najib. Jadi kalau Datuk Seri Najib sekarang mengatakan, saya mau membuat pilihan yang lain, yang lebih sesuai dengan golongan muda dan mula menonjolkan siapakah pilihan-pilihan beliau yang boleh disesuaikan dengan inspirasi ataupun memberikan inspirasi dan juga sesuai dengan wadah aspirasi golongan muda, rasanya itu dah mula melangkah ke hadapan. Tetapi itu pun ada sensitif jugalah sebab kata kita dah cakap dekat orang kata you ni mungkin tak sesuai jadi calon untuk masa depan ni, nanti dia masalah pula. Ini adalah sebabnya kita perlu pemimpin-pemimpin yang hebatlah untuk ambil keputusan ni. Ya, pemimpin yang hebat tu dalam bentuk apa? Kerana ada beberapa kajian yang sempat saya baca lah ya. Kerana dia kata generasi sekarang ni dia lebih vokal ya. Kalau dia baca katakanlah online media, dia bukan saja baca cerita tu, dia suka baca apa pandangan komen itu. Itu yang sangat penting. Mereka mau baca tu. Kedua, mereka ni lebih terbuka dan mahu pandangan pelbagai pihak ya. Dan apabila kalau saya nak cuba kaitkan dengan apa yang diucapkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam ucapan penutup Forum Antarabangsa UMNO ketiga pada pagi tadi kan, kesederhanaan dan keadilan di kalangan pemimpin adalah kunci untuk memastikan negara dalam keadaan aman dan stabil. Jadi sekarang apabila kita berdepan dengan orang kata satu generasi yang lebih vokal, yang mahukan keterbukaan dan sebagainya, dan pada masa yang sama diperlukan juga kesederhanaan dan juga dalam pemimpin itu, dan untuk champion ataupun untuk orang kata menjadi ketua dalam kira ada banyak niche. Orang ni persatuan dia macam ni, ada banyak yang perlu dipuaskan hati mereka ni. Jadi ini menyusahkan. Jadi bila kita tanya siapa dia winnable candidate ni, dulu kata nak umumkan awal tapi kita tunggu tak keluar juga. Jadi sekarang belum bentuk apa mereka ni. Sebenarnya saya tengok cara atau jalan cara ataupun apa yang berlaku sejak kita tengok winnable candidate timbul sebagai satu prakata sekalipun jadi perbincangan. Kebingungan tentang apa itu winnable candidate ni dah jadi masalah pula. Sebab apa? Sebab semua orang boleh kata saya winnable candidate, dan semua orang tiba-tiba berpeluang untuk membinikan imej diri dia untuk menunjukkan dia pula winnable candidate. Tiba-tiba orang-orang yang tak ada kena-mengena dengan NGO berebut nak jadi pemimpin NGO. Sebab apa? Kononnya NGO je pemimpinnya winnable candidate. Saya rasa kita kena tarik pandangan kita ke belakang sedikit. Sebab apa? Sebab banyak takrifan ataupun perhatian-perhatian berdasarkan definisi-definisi lama tidak akan boleh digunakan dengan golongan muda. Saya berikan contoh. Saya kenal seorang winnable candidate ni, contohnya tiba-tiba dia balik ke kampung. Dah 6 bulan dah berkampung. Walaupun dia dah tinggal kampung tu bertahun-tahun, bertapak dekat Selangor, dia dah balik ke Kedah berkampung ke situ sebab nak tunjuk dia winnable candidate. 6 bulan dah dia buat kerja kebajikan. Tetapi akhirnya apa jadi? Dia ditolak oleh parti dan ditolak oleh golongan muda. Kenapa? Sebab dia tidak menyedari bahawa prinsip membawa kebajikan itu dan kebajikan yang kita bawa tu menjadi sebab kenapa kita jadi winnable candidate tu dah berubah. Orang bukannya nak tahu macam mana kita nak suap nasi pada mereka. Orang nak tahu yang nasi tu macam mana you boleh tolong I dapatkan sendiri. Sudu tu macam mana boleh I buat supaya I boleh supply kepada semua orang. Dan yang lagi parah sekali dia tanya, you ni sudu dengan nasi tu dapat dari mana? Yang you boleh suap-suap dekat semua orang. Ini soalan-soalan kritikal ni. Dan bila kita tanya, bila golongan muda tanya dengan tajam soalan-soalan tu, mereka harapkan jawapan yang jelas. Tapi kalau kita fikir balik, ini bukannya sophisticated. Ini bukannya soal economic theory mana you nak guna modern theory, you nak jadi rational economist ke, ataupun you nak guna balik Keynesian system. Tak ada, ini bukan macam tu. Ini very basic. Tetapi basic itu mereka mahu telitikan dengan begitu rupa. Dan jadi tanda tanya kepada mereka. Nak tahu macam mana. Persoalan dulu tentang what ataupun who sudah berubah kepada why. Jadi siapa yang boleh menjawab why tu? Siapa yang boleh menjawab how tu? Itulah sebenarnya yang winnable candidate. Cabarannya untuk memberi artikulasi yang berbeza. Cabaran untuk pemimpin muda, menarik golongan muda dan juga melihat daripada penglihatan burung di luar.
Kadang kita lihat parti politik melihat selalu di dalam parti itu sendiri, melihat dalam konteks ekosistem parti, tetapi tidak melihat daripada pandangan masyarakat yang di luar sana mahukan sesuatu yang baru, yang hebat, yang boleh membawa Malaysia menjelang 2020 sebuah negara yang boleh sustain dari ekonominya, pendidikannya dan juga alam sekitar dan sebagainya. Artikulasi pemimpin-pemimpin yang dimahukan oleh orang muda. Mungkin Dr. Rosmadi. Okey, kalau saya nak bagi pendapat ya tentang apa ni, mungkin yang sahabat saya kata tentang universal candidate. Kalau kita ambil dalam konteks geografi politik, kita akan lihat calon universal candidate kriteria dia tidak sama mengikut lokasi. Okey, sebagai contoh kalau misalnya kawasan itu pengundi mudanya ramai dan biasanya di kawasan bandar, kawasan campuran. Jadi mungkin keperluan kepada golongan pengundi muda tu mesti ada kepada calon yang dikatakan. Dan bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengatakan tentang universal candidate, kita nampak ada pelbagai definisi Tafsiran tentang universal candidate. Dan dia ada yang menjadi agak complicated sebab ada yang mengatakan mereka juga adalah universal candidate dan dapat menyelesaikan masalah dan yakin boleh menang. Jadi apa yang saya lihat sebagai contoh dalam konteks kawasan yang mempunyai pengundi muda, bagi saya tidak semestinya calon itu mesti muda. Tetapi kalau muda tidak mempunyai pengalaman bagaimana untuk dekat dengan pengundi, saya rasa masalah juga. Jadi keperluan untuk melihat apakah yang perlu dilakukan dalam konteks kawasan sama ada DUN, parlimen dan sebagainya. Dan kita lihat juga parlimen yang statusnya kawasan bandar ataupun DUN di kawasan kampung mungkin berbeza. Ataupun calon kalau muda di kawasan kampung, bagaimana mereka hendak berkomunikasi dengan pengundi. Dan daripada kajian yang kita lakukan, ada perbezaan pendapat tentang calon cita rasa pengundi mengikut tempat. Kalau kita lihat di kawasan kampung, mereka lebih suka kepada pemimpin yang mesra rakyat. Bila kita tanya, mereka kata mesti turun ke padang. Kita nak pemimpin, kita datang. Jadi dalam konteks geografi itu sendiri, jarak calon kepada pengundi. Sebab apa? Bila dekat, kalau kita tengok dalam konteks teori model graviti, bila dekat agak rumit juga bila bercakap tentang universal candidates. Sebab apa? Kita akan lihat definisi yang berbeza mengikut lokasi atau status parlimen atau DUN. Tapi adakah sudah berubah kini kerana teknologi? Kerana ada satu ketika dulu orang kata pengundi luar bandar, pengundi bandar itu agak berbeza. Tetapi kini dia sudah tidak boleh dibezakan kerana apa pun maklumat yang yang didapati oleh pengundi di bandar akan juga didapati di kawasan luar bandar, dan anak mereka yang balik ke kampung dan di situlah saya rasa orang yang akan nak berkempen itulah pakar kempen yang paling hebat yang akan menyampaikan cerita-cerita di bandar. Jadi apabila ini berlaku untuk sebuah parti politik, apakah cara terbaik untuk menyampaikan mesej dalam masa 3 bulan kalaulah pilihan raya bulan Mac ya, Kak? Februari. Okey. Februari ya. Sebelum Akram Syah respon, kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini.